Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Februari 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Terdapat 2 penumpang dan seorang juruterbang dalam pesawat ringan yang terhempas di ladang kelapa sawit di Kampung Tok Muda, Kapar awal petang tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, anggota penyelamat dihantar ke tempat kejadian selepas pihak berkuasa menerima panggilan mengenai pesawat terbakar pada 1.56 tengah hari tadi dan usaha mencari mangsa masih dijalankan. Pesawat tersebut adalah jenis sebuah pesawat ringan model BK160 Gabriel dengan nombor pendaftaran IPOOC. Perkara tersebut disahkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Kata Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Nur Azman Mahmud, siasatan lanjut akan dilaksanakan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Nur Azman berkata, hubungan terakhir pesawat dengan kawalan trafik udara dilaporkan pada 1.35 petang, namun tiada panggilan kecemasan diterima. Katanya lagi, Pusat Koordinasi Menyelamat Aeronautikal Kuala Lumpur di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur diaktifkan serta-merta untuk mengenal pasti lokasi pesawat. Pesawat berkenaan dikendalikan oleh Air Adventure Flying Club telah berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selangor pada jam 1.28 petang bagi penerbangan rekreasi. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ingin mengajar sejarah kepada Ngah Koming selaku Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Kenyataan tersebut dibuat melalui akaun Facebooknya. Ekoran kontroversi cadangan Ngah untuk memohon pengiktirafan dari Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan. Menurut Akmal, pada dasarnya sayap pemuda UMNO itu tidak perlu bertemu dengan Ngah kerana tiada keperluan terhadap cadangan tersebut. Namun, pertemuan tersebut diperlukan untuk mengajar Menteri KPKT itu mengenai sejarah tanah Melayu dan perlembagaan Malaysia. Terdahulu, Ngah juga ingin menjemput pemuda UMNO untuk bertemu supaya dapat berbincang dan memahami fakta supaya mereka tidak diperdaya oleh pembangkang, katanya ketika dipetik oleh New Straits Times. Beliau juga menyangkal dakwaan bahawa permohonan pengiktirafan tersebut akan mencabar hak orang Melayu dan Bumiputera di negara ini. Menurut Ngah lagi, idea tersebut masih di peringkat cadangan dan berharap ia tidak menjadi isu perkauman. Sebelum ini, bantahan UMNO turut disuarakan Setiausaha Agung parti itu, Ashraf Wajdi Dusuki. Manakala Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula mendakwa, cadangan dikemukakan Ngah tidak pernah dibincangkan dengan UMNO. Spekulasi mengenai pengosongan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang akan diisi oleh bekas Exco Selangor Muhammad Khairuddin Othman belum dimutamatkan. Memetik laporan dari Free Malaysia Today, Khairuddin meminta semua pihak agar menunggu pengumuman rasmi daripada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Bekas Adun Pahijaras itu juga berkata beliau enggan mendahului mana-mana pihak ketika diminta mengulas laporan media bahawa beliau antara nama-nama disebut-sebut bakal mengisi kekosongan itu. Untuk rekod, Khairuddin juga baru saja menamatkan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pengajian perang saraf media dan informasi dari Universiti Teknologi Mara. Minggu lalu, Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi berkata, calon Ketua Pengarah JKOM sudah dimuktamadkan dan akan diumumkan sejurus selepas proses dokumentasi. Tambah Fahmi, nama calon tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat Kabinet dan pada masa yang sama kementerian itu dalam proses berombak struktur JKOM. November lalu, penganalisis politik terkenal Muhammad Agus Yusof melepaskan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM kerana mendapat tawaran lain. Agus dilantik sebagai Ketua Pengarah JKOM pada 2 Februari tahun lalu. Berita seterusnya. Ahli Bersatu disaran untuk meninggalkan parti itu yang dilihat semakin tenggelam, dakwa Puat Zakasheh. Puat selaku Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO juga berkata, Ahli Bersatu ibarat penat menunggu buah yang tidak gugur. Tambahnya lagi, anggota Bersatu tidak mendapat apa-apa habuan seperti ahli majlis, anggota lembaga syarikat berkaitan kerajaan atau agensi jika terus bersama parti itu.
Puan sebelum ini menjambut baik beberapa ahli parlimen dari Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada tahun lalu. Setakat ini, 6 ahli parlimen Bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Anwar, iaitu Syed Abu Husin, ahli parlimen Bukit Gantang, Zahari Kecil, ahli parlimen Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gomusang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Labuan, dan Dr. Zulkafli Hanafi, ahli parlimen Tanjung Karang. Sementara itu, Puan juga membangkitkan kritikan terhadap penulis blog Raja Petra Kamarudin setahun lalu bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dikelilingi oleh orang bodoh. Raja Petra, bekas tahanan tanpa bicara, kini menetap di England setelah membuang diri keluar negara pada tahun 2009. Dia antara 7 orang yang diburu polis Malaysia kerana berdepan siasatan pelbagai isu termasuk perkauman dan jenayah dan berlindung di negara asing. Tindakan Low Taek Joe atau Jolo dalam 1MDB membuatkan dia dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak, menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Loh Aswad. Loh berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Tambah Loh, Jolo sentiasa menggunakan pengaruhnya sebagai individu yang dekat dengan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak. Kebanyakan tindakannya untuk membuatkan beliau melihat sebagai proksi Perdana Menteri yang juga pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Kata Loh lagi, kebanyakan perkara utama yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dibincangkan dahulu dengan Jolo sebelum ia dibawa kepada Najib. Loh selaku saksi pendakwaan ke-50 itu mula membaca kenyataan saksi bertulisnya semasa perbicaraan 1MDB terhadap bekas Menteri Kewangan Najib petang ini. Loh yang dahulunya individu yang dekat dengan Jolo memberi keterangan berhubung penglibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan kewangan 1MDB. Beliau kembali ke tanah air pada Julai tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan penahanan Loh berikutan pihak berkuasa telah mencarinya selama bertahun-tahun. Berita seterusnya. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali tidak dapat menahan sebab ketika berucap di Majlis Amanat KSN 2024 di Putrajaya hari ini. Menurut Zuki, beliau terharu dengan sumbangan yang diberikan oleh penjawat awam tanpa mengenal penat lelah, malah beliau juga menggelar mereka sebagai hero yang tidak didendam. Jadi siapa sebenarnya yang menjayakan segala dasar di peringkat pelaksanaan ini? Sudah pastilah yang berada di hadapan saya, seluruh penjawat awam yang bertungkus lumus memastikan sasaran, objektif dan juga hasrat stakeholder kita realisasikan sebaiknya. Jadi kita semua penjawat awam adalah sinonim dengan kata-kata hero tidak didendang sebenarnya. Buat tidak dikenang dan jika terkurang maka kita terus dijadikan sasaran. Tapi sebenarnya bagi Tan Sri Datuk Tuan Tuan Puan Presiden QPAC pun ada pada petang ini bersama kita. Janganlah kita lemah dan lolai dengan tanggapan sebegitu. Kerana kita tahu, kita hanya memegang amanah dan akan terus menjalankan amanah. Sorry. Tersentuh sikit. Dan terus akan menjalankan kepercayaan itu dengan sebaiknya. Jadi, dan saya juga percaya di hadapan saya ini, kita semua Sorry. Saya tersikit tersentuh petang ni. Tak maaf. Sebenarnya kita telah mencuba sehabis baik dan akan terus sentiasa berusaha memberikan yang terbaik demi perkhidmatan awam untuk kebaikan yang berterusan bagi rakyat dan negara yang kita cintai. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua penjawat awam. Dalam perkembangan lain, Ketua Polis Johor Komisioner M. Kumar mengesahkan beliau turut menerima email mengandungi unsur ancaman bom pagi semalam. Kumar berkata ancaman bom itu telah dihantar ke email rasmi Ketua Polis Johor dan dipercayai dihantar oleh individu sama yang menghantar ancaman bom di Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB di Bukit Senyum di Johor Bahru semalam. Saya ingin memberi amaran tegas di sini. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah salah di sisi undang-undang dan
pihak polis akan ambil tindakan yang tegas. Kita cuba dalam usaha untuk trace. Apa-apa perkembangan kita akan maklum kemudian. Punya modus operandi sama ke? Bersama. Hantar email? Hantar email. Dekat tuan macam dulu ke? Personal tuan macam tu sama? Ya, dengan email. Email personal tuan? CPO email. Kumar berkata, email yang dihantar individu terbabit adalah maklumat palsu bertujuan menimbulkan kegusaran dan ketegangan dalam kalangan orang ramai. Malah tambah beliau lagi, pihak PDRM juga sedang dalam usaha untuk mengenal pasti penghantar email tersebut dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan kemudian. Beliau ditemui pemberita selepas menyantuni petugas OP selamat di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru semalam. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat dilapor berkata, 3 premis kerajaan di kawasan Johor Bahru Selatan termasuk Menara MBJB disahkan menerima email mengandungi unsur ancaman bom daripada individu yang sama semalam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.